Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi lah, hierarchy ataupun assessment adalah is very fundamental untuk majikan laksanakan bagi tujuan mengenal pasti langkah-langkah kawalan. Okey. Sebelum ni bukan kata tak ada hierarchy, bukan hierarchy tak lakukan. Kalau dalam section 15 yang sebelum ada, yang sedia ada ni, dia menyatakan tentang kewajipan majikan memastikan setakat yang praktik keselamatan dan kesihatan pekerja dia dan orang-orang lain selain daripada pekerja dia. Itu very general punya kewajipan dia. In specific, menyediakan prosedur kerja lah, menyediakan senggaraan. So dalam konteks kita nak menyediakan prosedur kerja tu, kita tak boleh suka-suka macam buat syair, buat puisi, buat pantun, tak. Bila kita nak buat prosedur kerja, kita pertama nak understand aktiviti kerja tu, kan. Untuk itu, sejauh mana di sinilah bila kita nak identify aktiviti kerja nak buat safe, kita panggil prosedur kerja selamat ataupun safe work procedure. So untuk bila kita kata kita nak bangunkan safe work procedure, maknanya aktiviti yang kita nak uruskan ni adalah aktiviti yang berisiko. Bila dia berisiko, maknanya dia mempunyai bahaya. Bila dia ada bahaya, kita kena pastilah bahaya apa sebenarnya yang related to that activity. Bahaya apa sebenarnya? Mungkin dari segi kemungkinan pendedahan jentera yang bergerak tu, itu bahaya yang sedia ada tu. Okey, mungkin terdedah kepada permukaan panas yang mungkin dalam tangki yang ada steam dalam tu tak bersalut, ada permukaan yang panas. Itu bahaya-bahaya yang kita boleh kena pasti. Bila kita dah kena tangki ni ada dalam ni ada steam. Steam ni biasa temperature almost more than 100 degree Celsius, dan body dia kalau tak disalut, tak ditebat, memang kalau come into contact, kesan dia melecur dan sebagainya. Itu kesan dia, tapi bahaya tadi permukaan panas. Okey, bila dah panas ni, bila ada permukaan panas ni, macam mana pula kita kata nak mengelakkan pendedahan, mengelakkan pendedahan pekerja tersentuh. Contohlah bila tangki panas tu betul-betul berada dekat laluan orang, di situlah satu laluan untuk orang keluar dan masuk, tangki panas tu sebelah dia. So kalau kita tengok dari segi bila kita buat risk assessment ataupun hierarchy tadi tu, bila kita dah identify dah bahaya dia permukaan panas tadi tu. Kemudian seteruk mana risiko dia, adalah probability kebarangkalian tersentuh, dan kalau tersentuh apa jadi? Melecur. Mungkin melecur ni mungkin depend lah, kalau tersentuh banyak mungkin dia punya severity lagi besar lah. Jadi kita tengok kalau letak kat sebelah laluan orang keluar masuk, the probability is very high orang nak tersentuh. Kemudian tamat tengok pula kalau tersentuh, mungkin boleh melecur sebagainya. So kita adalah rating, kita boleh buat rating untuk kita menilai risiko. Without apa-apa langkah kawalan tu, the chances dan severity tu dia akan jadi risiko tinggi, sebab kebarangkalian tu sangat tinggi, sebab laluan orang ramai. So bila risikonya tinggi, di sini datanya kewajipan majikan nak fikir apa langkah kawalan yang sepatutnya disediakan. Apa langkah kawalan? Worst come to worst, mungkin dia kata paling kurang buat dulu barrier ni orang takkan termasuk dekat danger zone tu. Orang keluar masuk, tapi because ada barrier, dia takkan come into contact dengan permukaan panas tu. So dengan kata lain, untuk kita memikirkan langkah-langkah kawalan untuk sebarang aktiviti yang mendatangkan risiko, risk assessment atau penilaian risiko tu ataupun hierarchy adalah sangat-sangat penting. Cuma dalam perundangan sebelum ini, dia sebenarnya dah built in dah. Contohlah majikan kena menyediakan safe operating procedure. Nak buat safe operating procedure macam yang saya cakap tadi, bukan macam kita buat syair, kan? Kita tak pasal buat pantun. Itulah dia. Mana kita laksanakan risk assessment tadi tu. Itulah sebenarnya. Kemudian to be yang kata kita nak menjelaskan keperluan risk assessment hierarchy ini, kita nyatakan secara jelas. Kena buat. Most of the accident yang berlaku adalah related to dengan risk assessment, sama ada risk assessment dia tak buat, risk assessment buat tapi tak lengkap, ataupun risk assessment yang dia buat tu tidak review, tidak disemak. Kalau kita baca safety alert Singapore, accident dia setiap conclusion dia mesti ada isu risk assessment lah. Dan ini adalah semua tempat kerja diberi perlindungan daripada akta yang sedia ada. Itu yang penting. Semua tempat kerja perlu diberi perlindungan oleh undang-undang yang disediakan ini. Perlu. Maknanya kita pun rasa
terselamat ataupun kita rasa a bit comfortable kalau anak kita pergi tuition, tempat tu di mana isu KKP juga telah diambil kira untuk keselamatan anak-anak kita juga because of the activity yang dijalankan. Contohnya bila you pakai dulu zaman dulu pakai papan hijau kemudian dia ambil cikgu pakai kapur. Itu bila panggil murid tukang padam, kadang debu tu. Kalau sedikit demi sedikit kita expose dengan debu kapur tu, that will cause probably health issue. So untuk itu sebenarnya bila kita kata disampaikan tuition punya aktiviti pun kita ambil cakna tentang KKP, kita tengok ni keadaan ni aktiviti tak selamat ni untuk kita punya student, sebab menjadi kewajipan majikan memastikan keselamatan pekerja dia, mungkin cikgu dia dan juga orang lain ni murid dia ada covered, sebab budak ni diberi perlindungan oleh undang-undang. Cikgu dia tadi yang terdedah dengan kapur, terdedah dengan yang bila kita pakai whiteboard marker dia dengan solvent sebagainya, itu cikgu dia. Kemudian bila murid pula tadi, bila contohlah tolong padam ke sebagainya, kena kat tangan dia, tiba-tiba nak muka sebagainya, dan orang selain pada pekerja dia, murid dia. Dan OSHA cantik dah design dia. Cuma saya tak menjadi satu offense yang pastinya bila dia tak buat risk assessment untuk sebarang aktiviti yang dilaksanakan tu, biasanya kita akan lebih anggota praktikal lah. Contohnya, kita pun tak mahu sebenarnya tunggu berlaku kemalangan baru nak ambil tindakan. Biasa bila kita buat enforcement, katakanlah kita tengok ada aktiviti yang sangat berbahaya, penggunaan jentera ke, penggunaan chemical ke. Bila digunakan chemical, bila digunakan jentera, kita tanya ada prosedur mana? Tak ada prosedur dan sebagainya. Maknanya dia tak buat risk assessment. Dalam konteks itu sebenarnya di sinilah yang kita rasa we have to take it serious. Aktiviti you sangat berbahaya, you tak buat risk assessment, dan of course langkah kawalan you pun mungkin kadang-kadang langkah kawalan dia just simple, dia bagi glove, dia bagi mask atau dia bagi respirator, which is not, kadang-kadang tak sesuai. Itu pada dia mungkin dah mencukupi, sebab bila kita tengok ni tak betul, ni takkan pakai bagi glove yang salah spesifikasi, pakai respirator yang tak sepatutnya untuk chemical yang ni. So sebab dia tak buat risk assessment, dan kita tengok sangat penting dia buat risk assessment. So kita tak payah tunggu kemalangan, tak payah tunggu orang collapse, kita dah boleh ambil tindakan pendakwaan. Boleh? Pendakwaan? Boleh. Any offense memang subject to hanya tak ada buat risk assessment pendakwaan. Yes, boleh. Itu yang baik sebelum accident. Wah, bila kita pergi, orang dah pengsan, orang dah putus tangan, kita tengok dia memang tak ada prosedur. Itu satu lagi, risk assessment tak buat. Tapi tak gunalah kita buat pendakwaan selepas orang putus tangan. Please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press on the bell icon. Thank you.